Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Mestika Hadis jilid yang kedua dalam bab Kitabus Salah, kitab yang menyebut tentang salat. Sambungan kita di bawah hadis yang ke-47, di bawah hadis 47. Kalau yang naskah tulisan Jawi ini muka surat 84, yang Rumi tak tahu berapa 84 juga, 57, 53. Kalau yang edisi lama yang warna hijau tu mungkin berbeza. Yang pentingnya lebih senang cari hadis nombor 47, bawah dia tu bab hukum orang yang meninggalkan salat. Ini hari ini satu fenomena yang agak mencemaskan lah. Bila orang tak salat tu ramai sangat. Kita cuba teliti, selidik apa pandangan para ulama dalam masalah ini. Sebagaimana yang diterang tu kat mana? Dalam muqaddimah dia. Tengok dalam nota kaki 19 tu dia kata sebagaimana yang diterangkan dalam muqaddimah Aqidah Muslimin. Muqaddimah Mestika Hadis muka surat 60. Jadi kena bawa baliklah dalam kitab sana. Dalam kitab Mestika Hadis, Muqaddimah Mestika Hadis itu pengarang kita telah bawa panjang perbahasan dia tentang hukum salat. Jadi kita tak nak undur ke belakang, kita teruskan perjalanan kita dengan huraian yang ada di depan ini, insya-Allah. Sembahyang yang 5 waktu ini tidak boleh sama sekali ditinggalkan atau dicuaikan oleh seorang Islam walau satu waktu pun dalam segala keadaan. Ini jelas kepada kita bahawa perintah salat tak sama dengan perintah puasa dengan haji, tak sama. Kerana puasa, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun, siapa di kalangan kamu yang sakit atau dalam musafir, maka fa'iddatun, dia boleh tangguhkan dulu puasa sehingga sehat baru qada. Haji sama juga, orang yang tak mampu tak payah pergi, bila dah ada kemampuan baru pergi. Tetapi dalam bab salat tidak ada pengecualian, tak ada kecuali. Walaupun satu waktu dalam segala keadaan, selagi ia masih sempurna akalnya, sekalipun ia sakit tenat. Tengok, sakit tenat ni, nak mati, dekat dah nak mati, kena solat lagi. Dan memang sepatutnya begitu, sebab orang yang dah nak mati ni, biarlah dia mati dalam husnul khatimah, dalam keadaan mati dia sedang solat. Kita semua ni bercita-cita dan sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla nak mati dalam husnul khatimah. Jadi di antara tanda-tanda husnul khatimah itu mati dalam keadaan sedang solat, tengah sujud mati. Kan banyak orang duk sebar cerita hari ni, kita pun sebar juga cerita tak, orang-orang ni mati tengah sujud dekat Masjid Haram Mekah pula tu, depan Kaabah lagi. Jadi banyak tanda-tanda qara'in yang menunjukkan dia tu husnul khatimah, insya-Allah. Tapi kita nak kata putus orang ni ahli syurga, orang tak boleh kita kata. Yang tahunya Allah Azza wa Jalla. Yang kita boleh kata tanda-tanda menunjukkan sedemikian, itu nak boleh kita kata. Jadi orang sakit tenat dan sebagainya, jangan. Mesti kita kena ajar solat selagi akalnya masih lagi berfungsi. Tapi kalau dia dah koma, dah tak sedar langsung, itu di luar kemampuan kita. Kalau ia tidak dapat berdiri sembahyang kerana uzur, ia boleh sembahyang dengan duduk.
Ini keindahan Islam. Dia panggil keindahan Islam ini, tak boleh salat berdiri, boleh duduk. Jika tidak dapat, ia boleh salat dengan berbaring, dengan mengiring ke sebelah kanan. Jadi yang pertama sekali, kalau nak salat baring ni, kita duduk macam kita tidur, ikut sunnah tu. Sebelah kanan ni, tidur gini, tidur belah kanan, muka hadap ke arah kiblat. Artinya kalau kiblat kita sini, duduk gini, muka sana. Atau ke sebelah kiri, tak boleh kanan, sakit belah ni, duduk belah kiri. Itu tahap yang kedua. Oh, nak mengiring tak boleh. Atau terlentang, tidur terlentang. Macam nak buat, kaki ke arah kiblat. Kalau terlentang, kaki ke arah kiblat, muka kita nampak menghala ke arah kiblat. Payah nak, kalau ada gambar kita tayang di sini lagi senang. Jadi alhamdulillah, isu solat ini kalau tengok dalam Abu Anas Madani itu, saya dah bentang beberapa tempat, tajuk dia solat ketika sakit. Jadi cantiklah kita belajar, kerana orang sakit lah orang yang perlu beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dia sakit, maknanya setelah hampir dengan nak mati, tiba-tiba orang nak mati ni pula tak solat. Jadi ini berlaku perkara yang ajaib. Nak mati tak solat. Tak apa, dia kata. Nah, ini hak cerita tak apa, nanti lepas ni kita tak apakan dia. Boleh-boleh ke tak boleh, nak kata tak apa, biarkan. Nampak macam mana dia sakit lah. Saya ingat dia tak ulang balik lepas ni. Kita terus cerita di sini. Kategori orang sakit, dia kena tengok kepada keadaan dia, setakat mana dia sakit. Jangan kalau sakit terus pakai duduk, belum lagi. Karena itulah saya namakan dalam satu ceramah, tajuk dia solat di atas kerusi antara sakit dengan VIP. Dia punya istilah nama tu agak grand jugalah. Solat orang sakit atas kursi di antara sakit dengan VIP. Macam mana? Kalau orang sakit berdiri, dia akan rebah, dia duduk atas kursi kalau boleh. Tapi kalau duduk atas kursi ni, macam sebahagian daripada orang hari ni, awal-awal lagi dia boleh pikul kursi tu daripada rumah dia pula tu. Dan kursi itu juga boleh pergi ke pasar malam hingga pasar pagi. Bawa kursi. Bila nak solat, duduk sini, Allahu Akbar. Itu dia panggil solat VIP. Sebab dia berdiri boleh, berjalan boleh. Kenapa waktu solat tak boleh duduk, tak boleh berdiri? Sedangkan dia mampu untuk melakukan rukun solat. Maka kalau dia terus duduk tanpa berdiri, solat dia tidak sah. Kerana dia meninggalkan rukun solat. Berdiri itu rukun ke sunat? Rukun. Taib. Yang dia tak mampunya di mana? Nak berdiri tak mampu. Sebab kalau berdiri goyang, lutut tak kuat ke, dia punya spring dia dah dipanggil apa ni, dia punya spring dah tak kuat. Baik. Kalau di atas kerusi, dia tak turun sujud, sedangkan dia sujud mampu ke tidak? Mampu. Sujud ni rukun ke sunat? Sujud rukun. Dua rukun tinggal. Duduk antara dua sujud, rukun. Duduk tahiyat, rukun. Kalau dia tak turun daripada kerusi ke bawah, bermakna dia telah meninggalkan beberapa rukun tanpa uzur. Maka itu salat tidak sah kerana meninggalkan rukun tanpa uzur. Ini kes perlu ambil perhatian. Perlu ambil perhatian. Penjelasan ringkas tuan tengok dalam sebuah buku kecil yang ana dah buat wacana buku ni, dan insya-Allah kita akan terbitkan buku ni dalam masa terdekat. Terjemahannya dan huraiannya serta gambar-gambarnya cantik. Tajuk dia solat di atas kursi. Solat di atas kursi antara uzur dengan VIP. Ini untuk nak bantu beri kepahaman kepada masyarakat. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim telah diberi amaran mengenai orang-orang yang mencuaikan salat. Antaranya firman-Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian mereka yang taat
digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan salat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Ini kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Kita baik, tapi anak, cucu, menantu salat ke tidak? Ini kena balik muhasabah, semak balik. Kalau anak tak salat, nasihatlah dengan cara baik. Salat ini wajib, kenapa kamu tinggalkan? Tapi nak menyalahkan anak pun susah juga. Kalau daripada kecil lagi kita tak ajar salat, tiba-tiba anak besar tak salat, kita marah, tak mengaku anak pun celek mata ke mak dia. Dia kata waktu saya kecil dulu mak tak ajar. Bila selipar mak dengan saya boleh bertukar, baru nak marah. Siapa yang bersalah dalam masalah ni? Mak salah ke anak salah? Mak salah. Sebab kita tidak didik daripada awal anak-anak kita melakukan salat. Jadi seboleh mungkinnya bawa anak-anak tu, mari mengaji sekali di masjid. Masjid kita ni pun di kuliah-kuliah lain, kalau tengah hari dia sibuk, malam dia tak sibuk, bawa pergi dengar kuliah-kuliah yang khas tentang salat, tentang ibadat. Hari ni kalau payah sangat nak pergi mengaji setiap minggu tak sempat, alhamdulillah sudah ada sahabat-sahabat kita ni menganjurkan seminar-seminar khusus salat, satu hari daripada pagi sampai ke malam. Sebab dia kata orang lebih suka dia ambil cuti satu hari tak ke mana-mana, dia belajar daripada pagi sampai malam. Tapi kalau nak minggu ni, minggu depan pula, bulan depan pula, jadi 3 bulan tak datang, sebulan mari tak bersambung dia punya ilmu. Allah sebut di sini ada golongan yang taat, keturunan-keturunan mereka mencuaikan salat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka wal iazubillah. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh. Taubat, beriman serta beramal saleh. Maka ayat ini dalam surah Maryam ayat 59-60. Dalam hadis-hadis yang lain pula diterangkan setakat mana beratnya kewajipan salat. Di antaranya hadis yang berikut. Dalam kitab kita ni nombor dia hadis yang ke-48. An Abdullah bin Buraidah an Abi radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada bapaknya Buraidah, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminan berbaik-baik di antara kita dengan mereka. Siapa mereka? Orang yang mendakwa dirinya orang Islam. Orang yang dakwa dirinya orang Islam, kita boleh al-ahdu, ikat setia kita dengan mereka ialah mengerjakan salat. Oleh itu sesiapa yang tidak sembahyang, maka sungguhnya termasuklah ia dalam hukum orang kafir wal iazubillah. Hadis ini jelas. Hadis ini At-Tirmizi menilainya sebagai hasanun sahih. Ulama-ulama lain mengatakan hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, mengatakan orang yang meninggalkan salat kafir orang ini. Jadi kita akan bincang nanti, tengok penjelasan para ulama setakat mana dan bilakah orang itu menjadi kafir, terkeluar daripada Islam. Dalam hadis yang lain diterangkan seperti berikut. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus salah, rawahul Imam Ahmad wa ghairuh. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang menghubungkan seorang dengan kufur ialah meninggalkan salat. Artinya batas sempadan orang ni kafir ke tak kafir duduk di mana? Duduk di salat. Sebab apa para jemaah? Sebab rukun Islam yang kita menjadi orang Islam ni, rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap syahadataini, mengucap 2 kalimah syahadah.
Syahadah yang kita ucap dengan mulut semua orang dengar. Kita telah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata tak? Kata. Tapi tak lengkap. Sebab bila bersyahadah mesti bersaksi dalam hati kata-kata tersebut. Kita kena saksi dalam hati kita, kita berkata sedemikian. Baik. Bila kata dalam hati, hati ni perkara yang zahir ke yang batin? Batin, tak nampak dia. Kau nampak? Tak nampak. Maka untuk nak tanda mu ni orang Islam ke bukan Islam, pemisah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, apa dia? As-salah. Duduk di salat. Jadi nak tanda, mercu tanda, kita mengatakan ini adalah merupakan tanda yang besar. Di mana tanda duduk di mana? Duduk di salat. Karena itulah dua hadis yang kita baca hari ini menunjukkan salat itu pemisah di antara orang Islam dengan bukan Islam. Kalau orang tak salat, salah masalah dia. Sebahagian ulama berpegang kepada zahir hadis-hadis ini, menerangkan tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jadi sebagian ulama, contohnya sebagian ulama dalam mazhab Hambali, sampai hari ini pun masih lagi berfatwa orang yang meninggalkan salat bukan Islam, kafir. Sebahagian ulama pula memberi penjelasan. Ulama lain pula, ulama fiqh Syafi'i lah kita letak, iaitu jika orang yang meninggalkan salat itu mengingkari wajibnya. Nah, kalau dia tanya kenapa tak salat, kenapa nak salat? Salat tak ada apa-apa, tak wajib bagi dia, apa jadi? Maka dia menjadi kafir, murtad, wal iyaz billah. Orang yang mengingkari kewajiban salat, orang ini bukan Islam, orang ini murtad. Dan wajib dihukum oleh pihak berkuasa jika ia tidak bertaubat dan kembali kepada Islam, kerana dia telah mendosakan, patutnya mendustakan Allah, mendustakan Allah Ta'ala yang menerangkan wajibnya salat itu. Allah kata wajib, mu kata tak wajib, yang mana dia telah mendusta Allah, maka orang ini muttafaq, ittifaq ulama mengatakan orang ini kafir, na'udzubillah. Kategori yang kedua, kalau ia meninggalkan salat kerana malas semata-mata. Tinggal salat kerana apa? Kerana malas. Sedang ia tetap percaya tentang wajib. Pergi salat. Oh, tak sempat lah. Saya tahu salat ni wajib, tapi saya macam-macam saya lah. Mesyuarat lah, jalan jam lah, tak sempat nak pergi sana sini. Tak salat kerana malas. Apa hukum? Maka ia dikira menderhaka, berdosa besar, dan wajib dihukum dengan sebenar-benarnya jika ia masih berdegil dalam kesalahannya itu. Jadi di sini solat ini termasuk dalam hukum-hukum had, hukum hudud yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Cuma perbezaan dianya, solat ini termasuk di kalangan hukum yang boleh digugurkan dengan taubat. Dengan taubat. Macam orang mencuri, kena had. Tapi kalau dia, contohnya orang yang curi, lepas mencuri, kita report kepada kerajaan, kena tangkap dia. Bila report, dengar-dengar cerita orang ni akan dipotong tangan dia. Orang mencuri potong tangan. Dalam Quran sebutkan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Makcik ni mari kat balai polis, tak payahlah tuan, saya dah maafkan dia. Lepas ke tak lepas tangan potong tu? Lepas? Tak lepas. Nabi kata dalam kepada cerita Safwan yang orang curi dia punya baju tu, Nabi kata halla. Nabi kata kenapa kamu tidak maaf sebelum kamu angkat kes ni kepada kami. Itu dia panggil hak hudud ini, termasuk dalam undang-undang yang tidak digugurkan dengan maaf, tak gugur dengan maaf. Nanti kita cerita bab lain lah dalam tajuk hudud ni kan. Sekarang ni orang pakat nak faham bab hudud. Mudah-mudahan insya-Allah akan terlaksana sebagaimana negara Brunei laksanakan hududnya. Jadi solat ini berbeza. Kalau ditangkap, dua-dua kena tangkap tu. Mazhab Hambali yang mengatakan orang tak solat kafir, kena tangkap dia, suruh dia bertaubat. Mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak kafir selagi dia tidak ingkar, fasik, juga diminta supaya bertaubat. Bawa dua-dua tu dalam penjara. Taubat, lakukan salat.
tak taubat juga, senyap, tak solat, tak apa, 3 hari. Istitabah ni kita bagi dia tempoh 3 hari supaya bertaubat. Tak taubat juga, maka hakim akan memutuskan orang ini mesti dipenggal kepala dia, pancung kepala. Cuma berbeza di antara cara pancung. Bagi mazhab yang mengatakan orang tak solat ni kafir, maka kita pancung dia di atas hukum murtad. Hukum murtad, dan mayat dia tak boleh disembahyangkan, mayat dia kena campak di mana perkuburan orang-orang bukan Islam. Itu beza. Bagi mazhab yang kedua, yang Syafi'i ini mengatakan orang ni bukan kafir, dia masih lagi duduk di bawah undang-undang Islam, dia jatuhkan hukuman had kerana tak salat, dan lepas kita pancung kepala dia, ambil balik, mandi, kafan, salat, dan ditanam di perkuburan orang Islam. Itu beza. Dua-duanya mati, tapi waktu mati kafir, yang ni mati masih lagi dalam Islam yang asi, yang fasik, wal'iyazubillah. Maka jelasnya sembahyang wajib dikerjakan dan tidak boleh dicuaikan sama sekali, dan hendaklah pula dikerjakan dengan sempurna, kerana tidak syak lagi sembahyang itu menjadi sebab yang membawa rahmat, memurahkan rezeki, dan menolak bala bencana. Jadi solat ini segala ubat, ibu bagi segala ubat. Duduk di mana? Duduk di solat. Nabi SAW bila dia jalan perjalanan, dia rasa penat, Nabi beritahu pada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan salat. Itu sepatutnya. Tapi zaman kita gini, kita kata apa? Berhenti solat, berhenti rehat kau, berhenti tak rehat. Kena jadikan waktu rehat kita mana? Solat. Solat tu dianggap sebagai berehat. Oh, solat pula dah, jadi lambat. Kita tangguhkan majlis kita ni kerana nak solat, jadi macam satu gangguan bagi majlis pula. Lah, tidak gangguan. Solat itulah waktu rehat, menceria balik minda kita. Bila muka kita dibasuh dengan air, anggota-anggota kita ni kena air, dia refresh balik kita punya minda pemikiran. Kalau nak mesyuarat apa lepas solat, lagi tenang, lagi tajam dia punya pemikiran. Jadi habislah kita tajuk hukum orang meninggalkan salat. Jadi ulama mengatakan ada sebahagian yang kata kafir, ada sebagian kata tidak kafir tapi fasik, tetapi kedua-duanya diminta supaya bertaubat, dan kalau tak taubat dipancung kepala mati sampai mati. Dan perbezaan yang ketara tadi, yang ni mati murtad, yang seorang lagi mati fasik, mati asi. Panjang lagi lah cerita dia tu. Kalau mati murtad maknanya harta pusaka dia semua tak ada apalah, tak boleh nak ambil lah, sebab berbeza agama tak boleh ambil harta. Tapi kalau mati dalam fasik, anak dia, isteri dia masih lagi boleh menerima harta peninggalan bapa dia tu. Tamatlah kita dalam isu yang pertama. Isu yang kedua dalam bab kita ni, qada solat. Ini isu yang selalu sering ditanya dan diperbahaskan. InsyaAllah ana cuba perjelaskan sedikit tajuk ni. Mana-mana solat fardu yang tertinggal, kita tertinggal, wajib diqadakan sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Jadi isu solat yang kita tinggal ni, kita kena bagi dua kategori juga, macam isu orang tak solat tadi juga. Orang yang meninggalkan solat, tertinggal solat, ada dua kategori. Satu, dia tertinggal kerana lupa. Ingat dah solat ni asar tadi, rupanya belum lagi, lepas Isya baru teringat, subhanallah, aku tak solat lagi asar. Itu terlupa. Ataupun dia tertidur, pergi hospital, balik-balik rumah, doktor bagi ubat, biasanya ubat batuk, tidur ni. Sebab tu doktor bagi tahu ubat ni mengantuk ni, nak tak, jangan bawa kereta, jangan sebagainya. Kita pun balik, tak telan ubat, tidur daripada lepas zuhur, sedar-sedar pukul 10 malam. Taklah sampai mereka tidur Ashabul Kahfi lagi, tapi dekat-dekat dah tu, dekat-dekat Ashabul Kahfi dah kita. Berapa solat kita tinggal? Asar, maghrib, Isya tak apa, masih lagi ada waktu. Jadi dua solat ini kita kena qada kerana tertidur. Dua. Kategori yang ketiga, kategori yang awal tadi, yang kita bincang awal tadi, memang tak salat lah. Sebab apa? Tak ada sebab apa-apa, sebab malasnya. Jadi macam mana
tiga kumpulan ini, bagaimana kita nak menangani, bagaimana cara nak qada dan sebagainya. Hadis yang ke-50, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik, rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang lupa mengerjakan salat. Ingat ni, tulis itu. Lupa bukan buat-buat lupa. Lupa bukan buat-buat lupa. Ada sekarang ni orang buat-buat lupa, buat tak tahu. Terlupa. Terlupa apa buat lupa lah. Itu masuk dalam golongan al-kasul, golongan orang-orang malas. Ini tak kira. Jadi dalam tengok ni, nota kaki 24 kata apa? Yakni sembahyang fardu yang diwajibkan mengqadanya atau sembahyang sunat daripada sunat-sunat rawatib. Misalnya yang disunatkan mengqadakannya. Ini kena jelas ni. Sunat rawatib tu sunat apa? Apa dia sunat rawatib? Sunat qabliyah, ba'diyah. Sebelum dan selepas salat. Ada dua kategori sunat rawatib ni. Satu dia panggil sunnatun muakkadatun, sunat yang muakkad. Sunat muakkad ni makna sunat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jaga betul-betul hari ni. Kalau tertinggal, baginda sallallahu alaihi wasallam qada. Jadi kita pun yang jaga sunat ni, bila tertinggal boleh qada. Boleh qada balik. Macam biasanya kita akan solat sunat di rumah, kan? Lepas maya di masjid, Isya, Zuhur, kita akan balik ke rumah solat sunat. Entah macam mana hari tu balik ke Langkabut, terlupa terus sampai ke asar. La ilaha illallah, rawatibatul zuhri, ba'diyah tadi aku terlupa. Boleh kita qada. Karena terlupa. Ini kena jelas ini. Apa Nabi kata ini? Man nasiya salatan, siapa yang lupa mengerjakan suatu salat, maka hendaklah ia mengerjakannya apabila ia teringat akan sembahyang yang tertinggal itu. Bila teringat, Allahu Akbar, tak salat lagi aku, maka kita salat qada. Tidak ada kafarahnya. Apa makna kafarah? Tidak ada penebusnya, balasannya, pampasan dianya, melainkan mengerjakan salat itu. Pampasan tak ada. Kata kalau ada orang marilah, dia kata kalau awak tertinggal salat, boleh kita bayar dengan beras contohnya. Ini sebahagian orang hari ni, dia tak salat, dia suruh bayar beras, dia panggil fidyah. Lah. Nabi kata apa? La kafarah, tidak ada bayaran pampasan dalam bab meninggalkan salat, tidak ada. Fidyah ada untuk apa? Puasa, salat tak ada. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis jelas, hadis yang sahih. Nabi kita kata falyusalliha iza zakaraha, bila teringat salat. Dijelaskan lagi seperti berikut. Hadis yang ke-51, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama anha. Ini ada tambahan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha iza zakaraha, rawahu Muslim. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa lupa mengerjakan suatu sembahyang atau tertidur. Tengok, riwayat yang pertama tadi tak ada atau, riwayat yang kedua ni ada tambahan atau tertidur. Sebab itulah hadis ni kadang-kadang dia tafsir sebahagiannya tak dengan tafsir sebab hadis yang lain. Daripada siapanya lupa mengerjakan sembahyang atau tertidur daripada mengerjakannya, maka kafarahnya, penebusnya, hendaklah ia mengerjakan apabila ia teringat akan sembahyang yang tertinggal itu. Keterangannya, hadis ini riwayat Muslim. Keterangannya, hadis-hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang meninggalkan mana-mana salat fardu
dengan tidak sengaja disebabkan tertidur atau terlupa. Tertidur atau terlupa, sungguh pun ia tidak dikira berdosa, tetapi ia diwajibkan mengqadakkan sembahyangnya yang tertinggal itu. Ini jelas. Siapa dia terlupa atau tidur, maka dia kena ganti balik. Timbul sebahagian daripada pelajar-pelajar kita yang akan tanya, dia kata ada orang kata itu bukan qada, sebab Nabi kata itulah waktu dia kena solat, bukan qada. Kita kata kalau bukan qada apa? Tunai. Macam mana dia tunai? Waktu dah habis. Itu berbeza. Artinya tunai ini adaan waktu dalam waktu dia. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Tuhan sebut dalam Quran, solat itu bagi orang mukmin kitab, wajib, fardu, mauqut artinya berwaktu. Waktu dia ada. Jadi yang kata tunai itu dalam waktu. Kalau kita dah keluar waktu, bermakna kita bukan tunai, kita qada, tetapi tidak berdosa kerana keuzuran yang melepaskan kita, iaitulah tertidur atau terlupa. Daripada hadis-hadis ini juga jumhur ulama, siapa dia jumhur ulama ini? Tulis, majoriti ulama dari kalangan 4 mazhab, dari kalangan 4 mazhab mengatakan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja bukan sahaja berdosa besar, tetapi wajib mengqadakkan sembahyang yang tertinggal. Maka orang yang ketiadaan uzur syar'i lebih-lebih lagi wajib baginya. Ini dia main kias. Kias orang yang tinggal solat dengan sengaja kepada orang yang tertinggal solat dengan tak sengaja. Kalaulah Nabi SAW mengarahkan orang yang tertidur, orang yang terlupa kena solat, kena qada, tentulah orang yang meninggalkannya dengan sengaja lebih aula lagi untuk qada salat. Ini pandangan majoriti ulama dari kalangan 4 mazhab. Tengok nota kaki 27, sembahyang yang ditinggal itu wajib disegerakan mengqadanya, wajib segerakan. Dan jika banyak, wajib disegerakan mengqadanya dengan beransur-ansur selagi ia masih hidup. Artinya kena segera qada, tak boleh menangguh-nangguhkannya. Tengok saya baca keterangan di sini sedikit daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia kata apa? Ijma' man yu'taddu minal ulama ala zalik. Jadi sepakat ulama, majoriti ulama dari kalangan imam-imam yang 4 dan lain-lain yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dia kena qada. Wa khalafahum, yang menyalahi pandangan majoriti ulama ini siapa? Abu Muhammad Ali bin Hazm, dia panggil Abu Muhammad Ibnu Hazmin. Ibnu Hazm dia menyalahi, dia kata tak perlu qada, bal yukthir min fi'lil khairi wa salatit tatawwu'. Orang ni tak payah qada, bahkan dia memperbanyakkan amal-amal yang sunat, solat-solat sunat, supaya berat timbangannya di akhirat dan dia minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Imam Nawawi dalam tajuk ini mengkritik keras pandangan Abu Muhammad Ibnu Hazmin yang mengatakan tak boleh qada. Kalau qada pun tidak sah, wala yasihu fi'luha abadan. Sebab apa tak sah? Karena waktu telah tamat. Bagi dia je setiap waktu itu ada salat tersendiri, tak boleh kita kacau lagi. Dan ada lagi lah ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan ulama mazhab Hambali contohnya, ia mengatakan salat ini tidak perlu qada karena bagi mereka orang yang meninggalkan salat kafir. Orang kafir bila masuk Islam habislah, gugurlah dia punya. Orang kafir masuk Islam tak payah salat, tak payah qada yang lepas-lepas. Ini perbezaan ini sangat tinggi darjatnya. Kata di dalam mazhab Syafi'i, 4 mazhab mengatakan wajib qada kerana kias solat yang ditinggalkan secara apa tadi,
secara sengaja ni kias kepada orang yang terlupa ataupun tertidur. Baik. Yang kedua, kias kepada satu orang datang tanya Nabi SAW tentang hutang. Ayah dia ni tertinggal ataupun menazar nak buat sesuatu, maka Nabi kita sebut fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang Tuhan itu lebih berhak untuk kita tunaikan. Jadi orang tak salat ni dikira orang yang berhutang. Maka bagaimana cara nak qada tadi? Ulama-ulama dalam fiqh Syafi'i mengatakan wajib qada alal faur, wajib kita segera. Bila kita teringat ya, qada balik. Kata Nawawi, wa in fawwataha bila uzrin, kalaulah dia ni tertinggal salat tanpa uzur, maka asahuhuma indal Iraqiyin yustahabul qada alal faur, dan sunat dia qada segera. Dan ada juga yang mengatakan yajuzut ta'khir, boleh ditangguhkan, kama law fatat bi uzrin, sebagaimana kalau dia tinggal dengan uzur tadi. Jadi itu dua pandangan yang mengatakan yang terbaiknya qada solat ini bila kita teringat terus ya solat situ. Ini ada orang terlupa solat malam nanti baru qada balik. Dia terlupa tengah hari tadi, dia qada malam. Ya, kita tak tahu kita ni waktu bila kita nak mati, waktu bila kita nak itu. Nah, jadi kesimpulan daripada tajuk ini, apa yang saya nak simpulkan supaya kita mudah ingat, dua pandangan ulama, majoriti ulama mengatakan kena qada. Cuma qada alal faw alal tarahi, jawabnya kalau yang kita tertinggal tadi sedikit, maka terus kita qada sekarang. Tapi kalau tertinggal banyak, bolehlah kita buat secara bertangguh-tangguh, dan jangan sampai peringkat terlepas waktunya. Pandangan yang kedua yang mengatakan tidak wajib qada, kerana dalil yang ada di situ dalil yang menunjukkan kepada orang tertinggal salat dalam keadaan lupa ataupun tertidur. Hari ini timbul isu masalah ini. Jadi saya ambil jalan yang pendekatan yang jalan tengah. Kita menerima pandangan majoriti yang mengatakan solat kena qada. Solat kena qada, tetapi tanpa kita menghalang orang yang nak melakukan solat sunat. Jangan halang orang yang nak melakukan solat sunat. Ada sebahagian, biasanya timbul isu ni bila mari bulan Ramadan. Bila mari Ramadan, keluarlah pandangan-pandangan ustaz-ustaz kita yang berbeza. Pandangan, dia kata siapa dia ada solat qada tak boleh solat sunat. Pak cik ni pun pergilah masjid, sudah solat isya duduk kat dinding kat belakang. Kenapa tak tarawih? Ada qada. Dah kenapa tak qada? Sakit lutut. Akhir sekali solat sunat kah tidak dia? Tak solat sunat seumur hidup, kerana qada masih tertangguh. Jadi kita mengatakan biar dia qada, tapi secara tadarruj, secara berperingkat-peringkat. Solat yang ada hari ini bersifat harian. Solat hari ini berapa hari bulan? Kita kata 10 hari bulan Rajab. Kalau kita tangguh hari ini untuk esok, tak ada lagi dah, sebab esok mari hak lain. Maka saya mengatakan tidak ada nas yang mengatakan orang yang ada qada dia tak boleh solat sunat, tidak. Maka dia solat hari ini yang 5 waktu fardunya, dan dia solatlah sunat rawatib qabliyah ba'diyahnya, kemudian dia qadalah mana-mana solat yang dia tertinggal sebelum daripada itu. Bila mari Ramadan nanti insya-Allah, semoga Allah Ta'ala sampaikan balighna Ramadan fi sihatin wa afiyatin. Allah sampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan sihat wal afiyah insya-Allah. Jadi kita mengatakan tuan ataupun puan, teruskan ibadat seperti biasa. Solat fardu 5 waktu, solat sunat rawatib, salatul tarawih ma'al jamaah, kemudian lepas pada waktu qada. Sebab kalau nak mai dia panggil dalam bahasa mantik dia panggil ad-daur wat tasalsul, mana berpusing tak akan berhenti. Kenapa tak salat sunat? Ada qada. Kenapa tak qada? Tak larat, banyak sangat. Akhir sekali duk pusing gitu. Tak salat sunat tak apa-apa,
sampai ke mati orang tua ni nyanyi dengan dia. Jadi ambillah jalan tengah yang pandangan ini. Kita mengatakan bahawa kita suruh dia qada secara peringkat-peringkat, tetapi tidak juga menghalang untuk mereka melakukan salat sunat yang bersifat harian, yang bersifat waktunya pada waktu itu. Wallahu alam. Itulah yang saya faham daripada nusus para ulama, selain daripada Ibnu Hazm dan lain-lain ulama, sebagai daripada ulama fiqh Syafi'i sendiri pun mengatakan orang yang tinggal salat ini tak perlu qada lagi, dia perlu bertaubat dan sebagainya. Jadi kita ambil tengah-tengah, kita kata qada tapi tidak menghalang mereka untuk melakukan salat sunat pada waktunya. Jadi pergi tarawih 20 buat 20, ikut imam, jangan ikut kita. Tak, ini setengah ni kita buat ikut kita. Sampai di masjid pun tak tanda siap dah, parking 20, masuk kot ni, parking 8 sini. Jadi kita menggalakkan orang balik, jangan bagi parking semua sini, tutup pintu selagi tak habis tarawih, tak balik, kecuali ambulans nak bagi ambil orang yang sakit di masjid baru kita benar balik. Ini menggalakkan orang suruh balik tengah jalan, jangan bagi galakkan. Bahkan isteri pun dah, parking sini bang, parking sini, parking tengah-tengah tu biar tak boleh keluar, baru dia tak lagi balik tengah jalan. Ini tak tahannya bukan suami, isteri parking luar sebab lagi pasar malam. Gitu. Jadi masing-masing ada peranan sendiri. Kita berusaha insya Allah untuk menjadi manusia yang terbaik dalam masalah ini.